Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dihormati sekalian. Pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada malam ini untuk bersama-sama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi ruang sementara menunggu waktu Isya. Insya-Allah kita mengadakan sedikit tazkirah, ya. Kerana tazkirah itu penting untuk kita mengecas, memperkuatkan balik, menghidupkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai melakukan ibadat kurban. Maksudnya selesai seraya haji, dan sahabat-sahabat kita di Makkah pun telah pun selesai melakukan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji, dan mereka sekarang sedang melakukan amalan-amalan biasa, yakni mereka boleh melakukan umrah sebanyak yang mereka mampu, dan tawaf sunat, dan sudah tentu solat 5 waktu dan salat-salat sunat di Masjidil Haram atau yang ke Madinah di Masjidil Nabawi, dan sementara menunggu untuk giliran pulang. Mudah-mudahan mereka mendapat haji mabrur, yakni yang akan menyebabkan mereka menjadi patuh 100% selepas ini kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan seluruh kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam. Hadirin sekalian, begitulah masa berlalu begitu pantas, ya. Kita masih berharap dengan adanya baki-baki umur ini kita terus meningkatkan amal kita untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya mulakan dengan membacakan antaranya membacakan suatu matan hadis daripada Khawlah binti Qais radhiyallahu anha, yang beliau mengatakan, ya, dunia ini sesungguhnya harta itu, ya, dunia ni ataupun harta, inna hadzal mal, ya, harta ini hijau, khulwatun hadirah, dan manis, halwa manis. Kemudian barang siapa mendapatkannya, man asabahu bihaqqihi burika lahu fi, mendapatkannya dengan cara yang betul akan diberkati, ya. Berapa banyak orang yang mengambil harta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tanpa hak, artinya dengan cara yang batil, cara yang salah, ya, secara sesuka hati ataupun tak kiralah, pokoknya salah, maka tiada balasan baginya pada hari kiamat kecuali neraka, ya. Laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar. Jadi berhati-hatilah kita dengan dunia, tuan-tuan, yang berada di hadapan kita. Kita hidup dalam dunia ini menawan, dunia ini menarik, dunia ini mempesona, dunia ini menggoda, dunia ini memperdaya, dunia ini macam-macam lah. Jadi kita teruslah istiqamah dengan amalan-amalan baik yang nak kita lakukan, yang mesti kita lakukan, yang mesti kita tingkatkan untuk mencapai dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadirin sekalian, pada malam ini saya mengajak diri saya dan semua kita nak jadi insan cemerlang dalam menghidupkan Islam yang indah itu, kerana Islam itu sentiasa indah dan diindahkan oleh kelakuan-kelakuan dan keyakinan-keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan amal-amal yang dituntut. Amal wajib itu tak cerita lah, kalau tak buat itu kira berat lah. Amal yang kita nak sebut ni amal sunat, tambahan kepada amal wajib yang kita solat sehari 5 kali, puasa Ramadan, itu semua. Dan untuk menjadi insan cemerlang itu kita mesti mampu menghidupkan malam. Jadi cerita sekarang ni kita nak mendirikan malam, membangunkan malam, qiyamul lail dengan kelakuan-kelakuan amal. Ya, jadi lepas ni sekarang dah maghrib, lepas ni isyak, lepas ini kita akan kekal cuba, memang kena tidur lah. Taraf kita ni kena tidur, cuma berapa lama nak tidur, itulah kita bagi-bagi masa. Sebab itu kita disunatkan tidur di waktu siang dengan qailullah, supaya ada kekuatan cas bateri untuk beramal di waktu malam. Itu juga sunnah. Jadi bagi kita yang ada di peluang untuk qailullah itu, kita tidurlah, ya, sekadar yang munasabah, setengah jam ke 20 minit ke atau bergantung kepada fizikal kita. Ya, jadi insya-Allah akan ada kekuatan-kekuatan tambahan kepada diri kita untuk melakukan amal di waktu malam sebaik selepas waktu isyak. Jadi ayat yang kita rujuk untuk kita bercakap malam ini ialah ayat dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan 64 yang sering kita baca, selalu kita baca, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walaupun ayat itu pendek, tetapi kita kena tadabbur, kita kena mengambil ibrah, kita mengambil fikir, cakna, dan sentiasa memikirkan maksud ayat itu. Dalam bahasa Arabnya seperti kita sebut tadi, tapi kalau di bahasa Melayu kan, untuk kita faham, untuk kita terangkan kepada orang-orang yang tak faham bahasa Arab, maka kita sebut maksudnya lebih kurang ialah, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman wa ibadur Rahman yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang berjalan, ya, di muka bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka. Kata-kata ni kata-kata tak elok lah, bukan setakat cakap, berkata-kata yang tidak elok, kata macam apalah lepas nak kata kepada kita. Mereka menjawab, maka kita jawab, ya. Orang-orang jahil, orang yang tak elok, orang yang kurang adab, orang yang kurang adab ni jadi biadab, yang bercakap ikut dan mulut kepada kita, kita jawab qalu salama, dengan perkataan yang selamat. Kita tak lawan balik. Kita boleh lawan, tapi kita tak lawan balik. Itu maksudnya. Kita berupaya melawan, tetapi kita tidak lawan balik. Tak ucapkan ungkapan-ungkapan yang seperti mereka ungkapkan itu. Kalau dia kata hang bodoh, hang lagi bodoh, itu maksudnya. Dia jadi berlawan. Jadi kita tak ucap, kita kata tak apalah, kita ucapkan terima kasih lah. Boleh cakap macam tu, cantik, ya. Dan mereka yang diradai oleh Allah itu, wallazina yabituna, ya, wallazina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan mereka yang diradai oleh Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah dengan sujud di malam hari. Ini nak cerita nak sujud malam hari, ya. Dan berdiri dan sujud dan duduk ke apakah berbaring ke, tapi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam hari. Jadi sekarang ni kita berada di waktu malam. Jadi kita ajak diri kita, saya ajak diri saya, kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun selesai melakukan solat maghrib. Alhamdulillah, kita akan insya-Allah jika dipanjangkan umur, lapik cakap, ya, sampai Isyak kita lakukan solat sunat, solat Isyak berjemaah, dan sebelum pada tu kita melakukan sunat ba'diyah dan qabliyah. Itu juga suatu tuntutan
Yang ini kita melakukan solat sunat sebelum daripada solat waktu, untuk menyempurnakan, memperbaiki, menampung segala kekurangan-kekurangan solat yang kita lakukan, ya. Jadi hadirin sekalian, kenapa waktu malam? Kerana pada waktu malam itu, ya, semakin waktu malam semakin sunyi, semakin banyak orang tidur lena. Itu sudah, kita pun tidak lena juga, tapi kita cuba bangun, kita paksa, latih dan paksa diri kita untuk bangun di waktu malam. Tak kira lah sama ada pukul 5 pagi ke 5:30 pagi ke, sebelum subuh tu kita bangun dan kita ambil wuduk. Kalau nak mandi pun mandilah, ambil wuduk, solat sunat tahajud, ya. Kalau kita belum buat witir lepas isyak, kita sambung dengan witir. Tu. Jadi kita lakukan solat sunat witir kerana Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Jadi kita pun kita kata kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana kita cinta Rasul, kita cubalah membuat apa yang Rasul buat, yang Rasul lakukan ketika baginda hidup di dunia ini, yang akan menjadi contoh kepada kita insya-Allah dalam kehidupan ini. Sebab itu apabila kita sujud, tuan-tuan, sujud di dunia ni, kita sujud dekat kapet ni, sujud di sejadah ni, suara kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal, doa-doa kita itu akan sampai ke langit. Begitu tinggi nilai. Kita meletakkan dahi kita yang mulia ni kepada manusia, tetapi kita letakkan di tahap yang paling rendah di bumi. Sudah tentu bukan di atas tanah, sebab kita ada kapet. Tapi kalau nak letak atas tanah, kita keluarlah, terpulanglah kan. Tapi maknanya kita sanggup meletakkan dahi dan kening kita ini di paras bumi, dan kita mengucapkan, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala, dan suara itu sampai ke langit. Itulah kehebatan yang nak kita lakukan dalam kehidupan ini insya-Allah pada waktu-waktu malam, waktu sujud. Jadi kenapa kita sujud? Kerana kita solat. Bila kita solat, kita sujud, atau sujud syukur kerana menerima sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat menggambarkan, ya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah ketika mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang paling hebat, yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling pendek, tetapi merangkumi dunia dan akhirat. Jangan kita pandang lekeh doa itu. Itu adalah doa juga yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Kita baca doa itu kerana doa itu meliputi dunia dan isinya. Apa yang tidak ada yang di dalam dunia ni? Jawatan, pangkat, pekerjaan, perniagaan, kekayaan, badan yang sehat, semua tu dunia. Jadi kita minta Allah bagi kebaikan dunia dan di akhirat yang lebih baik, yang lebih hebat, ya, yang lebih sempurna kehidupan yang nak kita capai, yang kita ingin tuju, ya. Mudah-mudahan keadaan hamba yang dekat dengan Allah itu, saya katakan tadi lah, hamba yang sentiasa sujud. Dan sujud itu nak jadi orang cemerlang di waktu malam, kerana sebahagian manusia lain sedang tidur lena, kita boleh bangun. Tetapi ingat, ya, ketika kita bangun untuk melakukan ibadat itu, jangan timbul unsur ujub. Maknanya kita terfikir, hebat sungguh aku boleh bangun waktu malam di saat orang lain sedang tidur lena. Itu kita ada ujub. Jadi jangan kita bersikap demikian. Kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana izinkan kita boleh bangun malam dan kita dapat melangsungkan perbuatan ataupun amal-amal sunat yang Rasulullah tak pernah tinggal, ya, kerana Rasulullah sentiasa melakukan ibadat malam. Yang pernah kita dengar katanya ada hadis mengatakan sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah itu nak gambarkan kesungguhan ketika Rasulullah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Tuan telah diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang lama dan yang akan datang, tetapi Tuan masih lagi, ya, melakukan ibadat itu. Maka Rasulullah menyebut, ya, tidak patutkah aku bersyukur? Maknanya patutlah aku bersyukur kerana Allah telah memberikan kelebihan yang begitu rupa kepada aku, ya. Begitulah, ya,
sahabat-sahabat mencari apakah keistimewaan Rasul, maka nak dijadikan contoh, maka begitulah mereka bertanya kepada Rasul SAW. Sebab apa tuan-tuan? Kita bangun sanggup meninggalkan tilam yang empuk, sekurang-kurangnya kita tidur atas toto yang tebal, yang mungkin seinci 2 inci, bergantunglah kepada fizikal toto itu, dan kita tidur, kita boleh bangun untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan hadirin sekalian, Allah sangat suka kepada manusia yang boleh bangun malam. Di samping Allah suka kepada mereka-mereka yang boleh berjihad fi sabilillah, untuk perang, kerana kita tidak ada perang lagi. Yang ada kita di sini ialah menyampaikan risalah. Kita belum ada peringkat untuk berjihad. Walaupun kalau tuan-tuan tengok, ada satu jemaah tu dulu-dululah dekat Masjid Ubudiyah tu, ada dia lepas jemaah dia akan kebal bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Hizbut Tahrir, satu jemaah, satu kumpulan. Saya tak tahu ada lagi ke tak ada kot, sebab Jabatan Fatwa dan Jabatan Mufti telah memutuakan ajaran itu tidak betul, kerana terlampau ekstrim, terlampau ta'assub dan sebagainya. Maka ada fatwa dikeluarkan beberapa tahun yang lalu. Namun risalah-risalah mereka masih berkeluar, dalam satu line muka surat, depan belakang, membuatkan artikel-artikel tentang apa yang mereka fahami sebagai konsep Islam itu. Apapun hadirin sekalian, kita nak gambarkan tentang perjuangan jihad ini sekarang ni belum sampai tuntutannya, tetapi jihad kita sekarang adalah jihad melawan nafsu dan jihad menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, yakni berdakwah. Itulah tugas kita yang ada, Allah Subhanahu Wa Taala takjub, merasa bangga melihat hamba-hamba manusianya yang sanggup berbuat demikian, kerana Allah sangat suka kepada hamba-hamba yang sentiasa mencari peluang untuk melakukan amal dan memohon ampun, dan memohon apa saja, bukan setakat ampun, memohon apa-apa saja hajat yang ketika waktu malam Allah sentiasa menunggu-nunggu hambanya untuk memohon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang itu. Mohonlah apa-apa yang kita ingin, yang munasabah, yang Allah boleh bagi apa saja, kerana Allah punya segala-gala. Jadi kita mintalah apa yang patut padan dengan hajat yang kita hendak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketika memohon, kita berharap itu dengan penuh harapan, dan kita takut tak ditunaikan oleh Allah. Jadi dua perasaan itu serentak, concurrent. Kita latih diri kita, kerana kita tahu kita ni lemah, kita ni banyak berdosa, kita ni banyak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Mungkar maksudnya mungkar mata kita, mungkar telinga kita, mungkar jari kita sekarang ni main dengan WhatsApp dan Instagram dan Twitter dan apa semua tu, maklumat-maklumat di media sosial tu tuan-tuan, macam-macam yang masuk, kita kena tapis. Dan Allah beri ilmu untuk kita menapis mana-mana maklumat yang tidak benar, Jadi kita kenalah sentiasa berwaspada untuk menerima ataupun menyebarkan. Ada satu kisah, seorang sufi hebat namanya Al-Junaid telah meninggal dunia, dan selang beberapa hari ada sahabat-sahabat beliau bermimpi. Tuan-tuan, mimpi jumpa orang mati ni bergantunglah. Kalau kita mimpi jumpa arwah pak kita, mak kita, abang kita, adik kita, itu bergantung. Bagaimana kita sebelum kita tidur tu, kita bersedia tak untuk dengan sunnah-sunnah Rasul SAW. Kalau kita sudah solat, kita mungkin kalau kita kuat lagi, kita ambil wudu, kita baca doa-doa tertentu sebelum tidur, surah-surah. Kalau di sini kita baca surah sebelum selepas Isya, Al-Mulk kita baca, kemudian kita mimpi arwah datang dengan pakaian kemas cantik, alhamdulillah, bermakna arwah roh di yang telah pergi itu, kita yakin sedang menikmati balasan-balasan baik. Tetapi jika mimpi itu menggambarkan sebaliknya, kita kena minta ampun dan kita kena buat amal-amal untuk, kalau bapa kita kena banyakkan doa, banyakkan sedekahkan berbagai amal-amal baik, pahala-pahalanya untuk disampaikan kepada arwah-arwah itu. Jadi Al-Junaid bermimpi, bukan Junaid mimpi,
Sahabat Al-Junaid bermimpi jumpa Al-Junaid dalam mimpi, dan mereka berdialog dalam mimpi itu, ya, dan bertanya tentang keadaan beliau di alam sana lagi, ya. Ini mimpi tuan-tuan, ya. Jadi kalau nak mimpi baik-baik ni kita jaga diri lah. Bukan semua orang boleh mimpi. Banyak mimpi tu mainan tidur sajalah. Mimpi kalau kita berubat dengan cara alternatif yang baca Quran, kita ditanya ada mimpi-mimpi ular hitam mai, dia tanya tu. Kalau ada tu payahlah. Itu memang jin dan syaitan yang kacau, ya. Jadi mimpi, bertemu dan berdialog dan bertanya apakah keadaan. Al-Junaid menjawab dalam mimpi, ya, dia tak hidup. Nanti kita tahu mimpi. Mimpi itu Al-Junaid menjawab, segala isyarat telah pergi, tak ada. Segala ungkapan telah berlalu, tak ada apa dah. Ilmu dan rupa tiada lagi berguna. Handsome ke tak handsome ke apa, tak ada apa dah. Itu alam roh di sana, ya. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami selain daripada beberapa rakaat yang dulu pernah kami lakukan di tengah-tengah malam. Jadi solat sunat yang kita buat di waktu-waktu malam itulah yang akan menjadi rakan sejawat dan yang membantu kita di alam barzah, alam seterusnya, transit di alam kubur, alam barzah, menunggu mahsyar, ya, insya-Allah hadirin sekalian. Sebab itulah saya mengajak diri saya dan tuan-tuan pada malam ini dan seterusnya sampai kita meninggalkan dunia ini, mengharap dapat husnul khatimah dalam keadaan seperti mana yang disebut oleh Al-Junaid, ya. Di antara yang terbaik itu ialah kita sempat melakukan solat sunat, ya, selain daripada solat sunat qabliyah ba'diyah setiap waktu itu satu. Itu pun jangan tinggal. Kita ni tuan-tuan tak banyak apa dah. Tak ada apa dah nak kerja. Tengok ni semua sebaya. Ada yang muda 50, 60, 70, 80. Ya, semuanya akan mendapat panggilan ilahi pada bila-bila masa kita tak tahu. Maka kita bersedialah menghabiskan waktu malam, ya, yang macam-macam menggoda saya kata tadi. Ada puak lain waktu malam dia buat kerja dia lah macam-macam. Kita tak mau jadi macam mereka, ya. Kita nak jadi macam kita. Kita nak melakukan sesuatu yang terbaik, amal yang sunnah dan sunat, yang Aisyah pernah satu ketika berdialog dengan Rasulullah SAW, ya. Bila orang tanya apakah yang hebat yang Rasulullah ni, ya, maka Rasulullah jawab, ya, aku suka dekat dengan engkau, namun aku juga suka, ya, berdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna pada malam itu Rasulullah minta izin dengan Aisyah untuk beribadat, ya. Maka baginda bangkit dan bersuci, artinya ambil wuduk, ya, lalu berdiri mengerjakan solat. Baginda terus menangis. Ini cerita oleh Aisyah. Ditanya oleh para sahabat apakah kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasul yang maksum menangis waktu solat sunat. Kita belum lagi kan. Jadi kita kena latihlah diri kita supaya dapat menangis di waktu solat sunat. Tuan-tuan boleh flashback lah. Flashback ni pandang belakang balik. Ketika kita mengerjakan haji dululah, yang pernah pergi haji, atau yang dah pernah pergi umrah, ya. Kalau tuan-tuan tengok Kaabah yang pertama kali tu sampai ke Mekah, dapat tengok Kaabah tu, tuan-tuan nangis tak? Jadi flashback lah. Rata-rata saya tanya, kita nangis. Itu tanda Allah sangat sayang kita, dia beri peluang kita menangis melihatkan Kaabah, ya. Kalau tak dapat nangis tu, kena muhasabah lah. Bukan saya nak kata siapa, maknanya siapa yang pernah pergi Mekah, ya, ketika yang pertama tu, yang kedua, ketiga tu wallahualam, sebab dah biasa kan wallahualam. Tapi yang pertama lepas, yang dulu-dulu dapat, yang nampak Kaabah tu, dia akan nangis terus. Begitulah kehebatan Allah SWT, ya. Yang ada Kaabah tu apa, batu gitu je, benda 4 sagi, ya. Yang Sayyidina Umar kata, kalau kerana Rasulullah tak kucup, aku tak kucup. Kau ni batu je. Ini aswad hitam tu, di depan pinju tu. Jadi Kaabah dan aswad itu
nak gambarkan adalah benda-benda yang tetap yang diizinkan oleh Allah Taala. Bila kita melihat, maka kita menangis. Maka Rasulullah pada malam itu menangis, katanya sampailah basah janggut dia, banyaklah air mata tu turun. Oh, bukan alang-alang tuan-tuan. Rasulullah menangis dengan Allah, bercakap dalam bahasa Arab, dalam solat itu dengan Allah, merintih, mengadu, merayu, dan sampai menitiskan air mata yang sampai basah janggut, katanya Aisyah, ya, sampai bawah lah janggut dan turun ke jubah dan sebagainya. Jadi ada sekalian, kemudian Bilal pun tanya, ya, datang, sebab Bilal rumah Nabi ini sebelah masjid, ya, kalau kita pergi Raudhah tu, itulah rumah Nabi dia, kubur tu. Jadi Bilal pun tanya, setelah melihat itu, Bilal berkata, ya wahai Rasulullah, engkau menangis padahal engkau telah diampunkan dosa-dosamu yang sebelum dan selepas. Sama juga Rasulullah menjawab seperti mana tadi Aisyah bertanya, ya, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu dia. Jadi kita ni nak jadi hamba yang bersyukur. Bersyukur tu bukan setakat menyebut Alhamdulillah waktu makan kenyang, waktu makan lapar pun kita boleh sebut juga, ya, innalillah. Kalimah-kalimah yang menggambarkan kita ni hamba Allah tersebut, Alhamdulillah, ya, innalillah, astaghfirullah, minta ampun dan sebagainya, ya. Jadi nak gambarkan bahawa ibrahnya kehidupan ini ialah sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling banyak rahmat itu di waktu malam, ya. Jadi tuan-tuan, mari kita gunakan waktu malam ini, ya, sebagai tempat untuk mendapat peluang, mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan peluang yang terbaik yang masih kita miliki sekarang ini, ya, umur baki yang kita ada, ya, kita baru saja melakukan korban, yang kita ambil satu bahagian ke, atau seekor kambing seorang ke, atau seekor lembu kita seorang ke, korban. Saya teringat dengan suatu, ya, saya ambil kesempatan korban ni walaupun dah habis baru beberapa hari, tapi nak tunggu tahun depan, takut terlupa, takut saya pun dah tak ada. Ya, tahun panjang lagi, ya, umur pun tak tahu panjang mana. Tapi saya teringat satu kupasan semangat korban yang berkaitan dengan manusia baik, iaitu korban itu ialah, di samping kita dengar kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, itu satu kisah. Tetapi yang nak dikisah, nak diambil ibrahnya ialah Ismail itu ialah Nabi. Maka Allah simpan Nabi itu ketika proses nak sembelih digantikan dengan binatang, ya, yang dikatakan kibas. Tetapi tuan-tuan, yang huraian yang saya dapat daripada para cendekiawan, di antaranya menyebutkan Nabi Ismail itu milik Allah. Tapi Ismail yang nak disembelih tu, kita ni, Ismail kita ni siapa? Ismail kita ni, yang kita nak sembelih ni siapa? Kita kena sembelih tadi, sebelum kita katakan tadi, perasaan sombong kita, perasaan ego kita, perasaan sayang kita pada pangkat, pada jawatan, pada harta, pada semua. Itu yang kita nak sembelih, yang kita korbankan. Cerita Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu cerita. Proses ibrahnya ialah balik pada diri kita. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dah korban secara fizikal, menyembelih lembu. Tapi lebih daripada itu ialah kita sembelih perkara-perkara buruk yang mazmumah yang ada pada diri kita. Jadi kita akan jadi insan yang baik, ya, insan yang jadi tawaduk, insan yang murah hati, insan yang bersyukur, insan yang qanaah. Dan nak capai sifat-sifat ni semua, dia kena beramal macam ni. Puasa sunat, bukan setakat yang sehari 10 hari sebelum sampai hari Arafah yang 9 hari tu. Kita akan sambung dengan puasa-puasa sunat, Isnin, Khamis, ataupun 13, 14, 15 setiap bulan. Sambung, ya, setiap bulan kita puasa 8 hari. Itu istiqamah. Itu semangat daripada Ramadan. Sambung dengan perjuangan mengorbankan segala nilai-nilai yang nafsu yang ammarah itu, nafsu yang sentiasa mempesona dan menggoda kita itu. Jadi
Jadi walaupun nampak macam Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tu, mimpi suruh sembelih dan ditunaikan, tetapi Allah menggantikan, nak gambarkan bahawa yang nak dikorbankan itu bukan manusia itu. Nampak macam tu, ya. Itu yang kita dengar, khutbahnya pun baik, ceramahnya pun baik, ya, diulas itu baik, tapi ulasan ini agak menarik, ya. Jadi yang kita kena korbankan itu ibrahnya lah, korban sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk yang kita ada. Hari ini kita fitnah orang fitnah kita, tak apa. Semua tu sifat-sifat buruk. Prasangka, orang prasangka, dan semuanya itu sifat buruk yang perlu dibuang. Jadi nak jadi orang baik, kena beramal baik. Maka di antaranya ialah melakukan amal-amal di waktu malam. Ketika orang sedang tidur, kita boleh bangun menunaikan solat sunat, membaca Al-Quran, bertasbih, beristighfar, ya. Sebab itu dalam zaman-zaman orang-orang yang nak jadi baik ni, ada satu kisah Al-Hasan bin Saleh, salah seorang fuqaha salaf, pernah menjual seorang hamba perempuannya kepada sekumpulan orang. Ini macam cerita Piramli lah, ya. Jadi Piramli buat filem ni, dia ada kisah, dia membaca kitab kan, lah. Ketika memasuki sepertiga akhir dari waktu malam, hamba perempuan itu bangun dan merayu, menyeru, ya, solat dan solat. Mereka bertanya, apakah solat sudah subuh? Hamba perempuan itu pun bertanya kembali, apakah kalian tidak solat kecuali subuh? Hamba perempuan yang dijual tadi itu orang baik. Dia ingatkan orang-orang lain supaya bangun malam untuk solat sunat. Orang tu tanya kat dia, ni masuk subuh ke belum? Jadi dia tanya, hampa ni sembahyang subuh saja ke? Tu dia, tuan-tuan. Seorang hamba ketika itu mentaati Allah dengan melakukan solat sunat waktu malam, mengingatkan tuan-tuan dia, pegawai-pegawai dia, supaya solat. Pegawai-pegawai dan tuan-tuan kata, dah masuk subuh kan? Menggambarkan mereka tidur lama lah. Jadi tuan-tuan, jadi nak cerita menarik, ya. Jadi mereka menjawab, memang kami hanya biasa buat kerja solat fardu je. Maka hamba perempuan itu datang menemui balik Al-Hasan, ni tuannya yang pertama, ya, tuan telah menjual aku kepada sekumpulan orang yang tidak mendapatkan bahagian apapun di waktu malam. Lepas ni kaki tidur, tuan. Ni hamba zaman tu, sekarang tak ada hamba lah, yang dijual boleh menasihati, mengingatkan orang yang lain supaya bangun malam, dan dia menyasal dijual kepada orang yang tak sembahyang malam. Maksudnya tak sembahyang sunat, bukan tak sembahyang subuh. Subuh tak sembahyang, teruk lagi lah, kan. Kita orang Islam ni yang wajib tu dah tentu tak ada kompromi, tetapi yang sunat tu, ya, begitulah kebiasaan orang-orang salaf, ya. Tuan dan hamba, lelaki dan wanita, sentiasa mengisi waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hadirin sekalian, tuan-tuan yang dimuliakan, satu kisah lagi berlaku kepada Abu Hanifah, ya. Bangun, ya, lalu berjalan melewati sekumpulan orang. Salah seorang dari antara mereka ada yang berbisik-bisik, inilah hamba yang menghidupkan seluruh waktu malam. Ni Abu Hanifah, lalu orang puji dia, kan? Orang kenal dia, orang puji dia. Tetapi Abu Hanifah yang orang memuji tadi, yang dipuji tadi, berkata sendirian, demi Allah, aku benar-benar malu kepada Allah kerana aku digambarkan dengan sesuatu yang tidak aku kerjakan. Ya, tuan-tuan, orang hebat ni. Kalau orang puji pun dia rasa rendah diri, sebab dia kata sembahyang satu malam aku tak buat pun. Jadi maka setelah itu dia sentiasa mengerjakan solat sepanjang malam, kerana oranglah kata dia kaki sembahyang satu malam. Jadi kita kalau nak puji orang pun patut pada tuan, jangan naya orang, kan. Ni dia sahabat solat malam ni. Kawan tu pula terangkat daripada tak buat apa, iaitu pun satu naya. Jangan kita naya manusia. Kita puji berdasarkan kes dan fakta. Kalau dia memang kaki 2 rakaat, kita kata, oh ni alhamdulillah anda boleh bangun 2 rakaat. Jadi sebut benda tu. Jadi kalau nak jadi Abu Hanifah, tak apa. Abu Hanifah dia tak buat mula-mula, tapi orang puji dia, kata dia sembahyang malam satu malam, maka dia pun tunaikan sembahyang satu malam.
Jadi kita janganlah puji orang, tuan-tuan pun jangan puji saya tu, nanti saya tak larat awak apa-apa kan. Contohnya gitu. Jadi kita puji patut padan, ikut kes, ikut fakta. Lepas itu memuji manusia ni pun kena ikhlas, jangan duk ampu-ampu tak tu halal. Jadi naya kawan. Jadi macam Abu Hanifah ni, ya, dia terima cabaran, maka selepas dipuji maka dia lakukanlah perkara itu. Inilah yang hebat tuan-tuan, yang sungguhnya kita cubalah menjadi orang yang saya katakan tadi, bagaimana kita macam mana cubalah bangun waktu malam, kerana pada waktu malam itu terlalu banyak ganjaran-ganjaran. Sebab itu ada beberapa hadis lain yang menggambarkan tentang ibadat malam ini, yang ada sering kita dengar. Contohnya daripada Yazid bin Khumair, dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Abu Qais berkata, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ni Muhammad sanad. Janganlah kamu meninggalkan solat malam, qiyamul lail, kerana Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan apabila baginda sedang sakit atau kepayahan, baginda solat dengan duduk. Tu dia istiqamah. Itulah istilah istiqamah. Istiqamah ni kekal melakukan ibadat yang telah kita pernah buat, walau sedikit tapi berterusan. Jadi kalau kita mampu 2 rakaat lah. Tiap-tiap malam 2 rakaat. Begitu juga dengan duha di waktu siang. Kita mampu berapa? 2. Kita mampu 4. Jadi kita istiqamah dengan perbuatan itu, ya. Jadi akhirnya, ya, satu matan hadis lagi yang disebut oleh Abdullah bin Salam, ya, dalam ketika beliau bersama Rasulullah berada di Madinah dan melihat ungkapan Rasul, ya. Abdullah bin Salam kata, ketika pertama kali Rasulullah SAW menjejakkan kaki ke Madinah, maka orang-orang berkerumun mengelilingi beliau, dan aku termasuk yang berkerumun itu. Setelah aku amati dan aku perhatikan wajah baginda, maka aku tahu bahawa wajah itu bukan wajah pendusta. Perkataan yang pertama kali ku dengar dari baginda ialah, wahai manusia, sebarkan salam, ya, sebarkan salam. Kita boleh melatih diri kita tuan-tuan, bila jumpa orang sesama masyarakat, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan. Orang pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saling doa, mendoakan antara kita. Ini adalah satu sifat. Sahabat dengan Rasulullah tak pernah menang lawan Rasulullah. Rasulullah jumpa, mesti Rasulullah dulu bagi salam. Tu. Dan satu daripada tanda orang yang tidak sombong ialah orang yang memulakan salam adalah orang yang terlepas daripada sifat sombong. Jadi kita jangan merasa bagi salam itu satu yang hina, satu yang mulia, sebab kita berdoakan. Orang akan jawab balik Waalaikumsalam, saling doa mendoakan. Jadi, ya, sebarkan salam. Keduanya, berikanlah makanan. Bagi makanan ni luas, infak, sedekah, bagi makanan yang betul, nasi sebungkus, 2 bungkus, ataupun apalah makanan. Berikan makanan, jalinkan persaudaraan, ukhuwah fillah, dan yang nak ditekani, solatlah pada waktu malam ketika manusia tidur, dan saya sekalian akan masuk syurga dengan sejahtera. Jadi semua perbuatan kita tuan-tuan dan puan-puan berbanyaknya di waktu malam. Hadis yang popular yang saya sebutkan makna tadi itu daripada Abdullah bin Salam itu sentiasa kita dengar, kita ulang banyak kali, kita lakukan dan kita amalkan, insya-Allah, ya. Kita akan mendapat ganjaran-ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita tidak ada banyak peluang, saya katakan tadi, inilah peluang kita nak buat yang baik, jadi orang baik, buat yang baik, ya. Kita ikhlas seperti mana, kata ulang balik, saya tambah lagi, ikhlas seperti mana lebah. Tuan-tuan nak ambil lebah susah kan, tapi madu lebah tu kita ambil, madu lebah tu hebat dan banyak khasiat, tapi lebah tu akan bersarang lagi dan akan keluarkan madu lagi. Dia tak kisah macam mana orang ambil madu tu daripada dia. Ada orang kampung bagi asap kat dia pun lari. Kita dapat madu, dia tak marah, dia tak ngak-ngak kita, kalau kecuali kita kacau dia, kan? Itu petua orang ambil madu lah.
Ya, kalau kena sengat pun reda dan rela lah. Kita ambil madu dia, dia bagi kita madu yang berkhasiat. Lepas tu dia bersarang balik, dia madu balik. Begitulah lebah. Ya. Jadi ikhlas seperti lebah, ikhlas seperti akar di bumi, ikhlas seperti pohon pokok yang bagi buah. Banyak lagi contoh-contoh keikhlasan yang saya sebut. Ya, dan saya ulang lagi, seperti mana foundation ni yang di bawah surau ni ada dia punya cerucuk, dia pun tak nampak surau ni di atas, surau pun tak nampak dia kat bawah. Tetapi tak ada cerucuk tu, bangunan dia akan runtuh. Kerana bangunan begini rupa mesti ada cerucuk. Kalau kata QS kata, juru bina kata mesti ada cerucuk sekian. Foundation itu juga satu contoh keikhlasan. Jadi ada sekalian, nak jadi orang baik kena betul-betul beramal baik, ikhlas dan sentiasa mengharap keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dapat peluang itu. Dan memang ruang masa kita ada, kita telah pun diberikan peringatan-peringatan dan penyampaian-penyampaian, kita ulang kali banyak sebut. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan itu dan peluang itu, dan kita pun akan menyambut awal Muharram. Bila sampai 1 Muharram, umur kita makin kurang lagi. Jadi bayangkanlah kita punya dekat dengan titik pendamat itu makin dekat, bukan makin jauh. Jangan sebut yang lepas, aku sudah pun 80 tahun. Jangan lupa yang tinggal tak tahu. Mungkin 1 minit, mungkin 1 hari, kita tak tahu. Yang lepas itu 80. Jangan dibangga dengan yang lepas itu. Patut kita menyesal apa yang telah kita dapat yang 80 tahun itu. Ya, seperti mana masa yang berlalu. Pukul 7.30 tadi dah tak ada. Pukul 8.30 tadi pun dah tak ada. Pukul 8.40 minit tadi pun dah tak ada. Tuan nak beli masa tu tak ada nilai lah. Tak ada benda tu. 8.40 hari ni, 6 hari bulan, tak ada. Wallahualam, tuan. Ingatlah ya, umur kita sampai kepada titik penamat. Waktu Isya guna masuk, kita berhenti. Jumpa lagi tahun depan, bulan depan insya-Allah. Semoga Allah beri kita kekuatan itu. Yang baik itu dari Allah. Nama saya sendiri akhir dengan tasbih kabarah surah Al-Anfal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.